Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, para penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita berada pada awal daripada Ramadan Al-Mubarak. Hari ini hari Jumaat 1 Ramadan, Ramadan Majid. Kita cuba memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan kita cuba melihat kepada beberapa hadis yang ada berkenaan dengan Ramadan Al-Mubarak. Saya memilih risalah ini, risalah yang berjudul 30 hadis sahih puasa di bulan Ramadan. Risalah ini diberi oleh Al-Fadhil Ustaz Adnan Sa'ad kepada saya berkenaan dengan hadis-hadis sahih berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Disusun, kalau ikut risalah ini, disusun oleh Irfan Fitri dan Nik Nur Afikah. Kedua-duanya ini adalah pelajar Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah daripada USIM dan disemak oleh Dr. Zulhilmi Muhammad Nur. Alhamdulillah ikhwan, nampaknya kebelakangan ini kita banyak kena mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada golongan-golongan muda yang banyak menaburkan bukti, menaburkan budi, bakti dalam kehidupan hari-hari. Ini disusun oleh dua orang yang sangat muda di pengajian, di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah di USIM sana. Sangat menarik tulisan mereka. Buku ini saya pilih untuk menjadi teman Ramadan kita pada waktu tengah hari ini. Biasa kalau time macam ni kita tak masak, landing memang time landing macam ni. So kita jadikan risalah ini 30 hadis sahih puasa di bulan Ramadan sebagai teman kita di bulan Ramadan pada waktu yang agak mencabar genting ini. Saya telah bagi kepada beberapa sahabat PDF dia yang diberi oleh Ustaz Nan. Siapa yang ada PDF tu rasanya boleh ke situ. Saya nak pergi pada muka surat 3, iaitu pendahuluan. Penyusun kita menyebut, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam ketiga yang telah disyariatkan kepada kita bermula pada tahun kedua hijrah lagi. Justru terdapat banyak hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan ibadat fardu ini. Di samping hadis sahih, terdapat juga riwayat-riwayat dusta yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, hadis palsu yang paling masyhur dan sentiasa berlegar dalam masyarakat kita hari ini adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Rejab adalah bulan Allah
Sya'ban pula adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini pendahuluan dia. Dia menyebut kepada kita ikhwan bahawa di samping ada hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan syahrul Ramadan, dan ada juga hadis-hadis yang palsu. Di antaranya dia bawa contoh hadis palsu ini. Kemudian dia buat nota kaki di bawah. Nombor 2 tu, kata dia Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani menilai hadis ini sebagai batil, manakala Imam Ibn Jauzi menghukum hadis ini sebagai palsu. Itu hadis yang kata Rejab itu bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Bertitik tolak daripada itu, maka penulis merasa bertanggungjawab untuk berkongsi serta membetulkan salah faham masyarakat berkaitan puasa Ramadan dengan mengumpulkan semua hadis-hadis sahih tentang ibadat puasa di bulan yang mulia dan disusun kembali dalam buku ini. Selain itu, selain pada itu, penulisan ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat membaca, memahami serta mengamalkan hadis-hadis sahih berkaitan puasa dalam kehidupan mereka. Oleh itu, penulis telah memilih beberapa hadis yang sahih mengikut disiplin ilmu hadis dari kitab-kitab yang muktabar dalam bidang ini. Pembahagian hadis di dalam penulisan ini telah dipecah kepada 3 bahagian utama. 1. Sanad dan matan hadis yang sempurna di dalam bahasa Arab. Dia kata setiap hadis akan dibawa dengan matannya yang sempurna daripada sumber yang telah dinyatakan. Itu disiplin dia menulis buku ini. Yang kedua, terjemahan hadis dalam bahasa Melayu mengikut keupayaan penulis dan dirujuk kepada beberapa sumber tertentu. Dan ketiga, takhrij hadis daripada sumber yang sahih. Maknanya ilmu yang membahas tentang metod atau prinsip dalam mengenal pasti sumber hadis dia akan pakai. Itu dimaksudkan dengan takhrij hadis daripada sumber yang sahih. Itu dia akan lakukan dalam penulisan dia ini. Penulis juga telah menghimpunkan hadis-hadis daripada kutub sitah, kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, serta 4 kitab utama lain di dalam ilmu hadis berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Memandangkan kepada riwayat-riwayat hadis di dalam ke-6 kitab ini mempunyai kekuatan hadis yang disepakati oleh sebahagian besar ulama, maka penyusunan ini mengutamakan hadis-hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari terlebih dahulu, kemudian diikuti Imam Muslim, dan akhirnya hadis-hadis daripada 4 kitab utama yang berbaki. Jadi 4 kitab utama berbaki itu apa dia? Tirmizi, Abi Daud, Nasai, Ibnu Majah. Buku ini juga disemak oleh Dr. Zulhilmi bin Muhammad Nur dan Dr. Siti Mardiyah binti Kamal Azhar yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Islam Sains Malaysia USIM. Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Maka dengan terbitnya buku 30 hadis sahih puasa di bulan Ramadan, penulis mengharapkan agar usaha yang sedikit ini sekurang-kurangnya dapat membantu masyarakat dalam membaca juga memahami hadis-hadis yang sahih sebagai rujukan utama dalam berhujah dan beramal, untuk menghindari mereka daripada terus berpegang serta mengamalkan hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dusta. Selain itu, melalui penulisan ini juga diharapkan agar ianya dapat meningkatkan motivasi diri para pembaca
untuk terus beramal seperti yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memohon keampunan kepada Allah bersempena dengan kedatangan bulan penuh barakah ini. So itu penulis kita punya muqaddimah, dan dia selesai buat ni pada 21 Syaban. Baru lagi lah. Penulisan ni dengan kita lebih kurang umur dia dalam 10 hari tu je. Baru lagi. 14 April kan? 21 Syaban. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada dua tokoh besar ini, dua tokoh besar penulis ini, telah memberi banyak sumbangan. Terutama orang seperti saya ini, bila dapat baca tulisan-tulisan yang sahih ini, kita berbesar hati. Kerana kita tak payahlah merujuk kepada yang macam dia bagi contoh tadi, masyarakat duk ingat hadis itu hadis sahih, bahawa Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan umatku. Pada dulu lagi kita dengar. Tapi datang orang-orang yang belajar dalam dunia hadis ni, dan dia bila dia kata hadis tak sahih, dia buat nota kaki. Dia bagi tahu siapa yang kata tak sahih, siapa yang kata hadis ni tak benar. Dia disebut dua tokoh nama, Ibnu Hajar Asqalani dan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ada buku dia, nama dia Al-Mawdu'at, yang menghimpunkan hadis-hadis palsu. Demikian juga dengan Ibnu Hajar Asqalani, terkenal pakar hadis mereka ini. Jadi dia sebut sumber. Inilah cara kita beradab. Kita beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasulullah hidup, kita beradab dengan Nabi. Orang dulu dia nak jumpa Nabi, dia kena assalamu alayka ya Rasulullah. Quran kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Itu daripada awal, daripada surah Al-Hujurat. Kerana ayat itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Kerana ayat itu, ada seorang sahabat, dia tak keluar rumah. Dalam riwayat Muslim, iaitu Thabit bin Qais, dia tak keluar rumah. Sampai Nabi hantar sahabat lain pergi cari dia. Sampai sahabat tu kata, Thabit, kenapa hang tak keluar rumah? Sampai Nabi tanya keadaan hang. Nabi kata, ma sya'nu Thabit. Sahabat kata, ma sya'nuka Thabit. Hang ni pasal apa Thabit? Dia kata, macam manalah aku nak menghadap Rasulullah sedangkan telah turun ayat tu kata kat aku. Sahabat ni tanya, ayat apa yang turun kata kat hang? Dia kata, hang tak baca ke? Hang tak dengar ke Nabi baca? Daripada surah Hujurat, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih pada suara Nabi. Jangan kamu tinggikan suara kamu, jahar. Kamu angkat. Maknanya tenggelam suara Nabi, suara kamu yang naik. Jangan. Sabit kata, dalam semua orang ni, hampa tahu suara yang paling kuat suara aku. Jadi kalau aku bercakap, hilang suara Nabi. Maka turun ayat ni, tak bagi angkat suara. Maka macam mana aku nak cakap dengan Nabi? Maka aku tak mau dah jumpa Nabi. Maka satu benda aku tahu, aku ini ahli neraka. Bila sahabat yang Nabi hantar ni pergi jumpa Sabit, tanya hal dia, dia balik jumpa Nabi. Nabi kata, dah. Nabi kata, bal huwa ahlul jannah. Nabi kata, Sabit bin Qais ni ahli syurga. Dia salah faham dengan ayat tu. Ayat tu tidak membenarkan kita ini biadab dengan Nabi. Min wara'il hujurat, daripada belakang bilik Nabi duk panggil Muhammad, Rasulullah, tak boleh begitu. Bila Nabi bercakap potong, tak boleh demikian, kena beradab. Hari Nabi hidup, itu cara beradab. Sahabat akan tunduk, kata Abdullah, kata Amru bin Al-As dalam riwayat Muslim, bila Nabi tengok muka aku, aku tak mampu nak balas tengok muka dia. Kerana dahsyatnya Rasulullah. Bila Nabi beralih ke lain, aku curi tengok dia. Subhanallah.
Kata Amr bin Al-As, kalau kamu suruh aku sifatkan wajah Nabi, aku tak boleh nak gambarkan wajah dia. Begitulah cara para sahabat beradab dengan Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, jangan bercakap sebelum Nabi bercakap, jangan menyuruh sebelum Nabi yang menyuruh. Maka orang yang paling layak menyuruh buat benda ni, melarang buat benda ni, Abdullah bin Abbas kata adalah Nabi. Maka turun ayat Quran, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Awal daripada Hujurat tak silap. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi begitulah ketika baginda hidup, sahabat kena jumpa Nabi, kena merendahkan suara depan Nabi, menghormati Nabi, ta'zim Nabi, tahiyat Nabi. Tapi ketika Nabi baginda wafat, ketika Muhammad wafat, salawatullah wassalamuhu alaihi, cara kita beradab dengan Nabi dengan kita membaca hadis Nabi, dengan kita beradab. Iaitu hadis-hadis yang sahih mesti kita katakan sahih, dan wajib kita mendahulukan riwayat-riwayat yang sahih. Bila hadis itu tidak kuat, mesti kita katakan tak kuat. Jelaskan di mana dia tak kuat. Itu termasuk adab. Itu termasuk adab dengan Rasulullah. Walaupun baginda dah wafat, peninggalan baginda itu, ketaatan kita, ittiba' kita kepada baginda tak pernah hilang. Tak pernah hilang. Baginda meninggalkan kepada kita syariat, baginda meninggalkan kepada kita pedoman untuk hidup. Maka kita mesti menjadi umat yang beradab. Bila kita baca suatu hadis yang bukan kata palsu, yang tak sahih pun dah, ulama-ulama hadis takut dah. Sebab tak sahih tak cukup bukti dia datang daripada mulut Nabi. Sehingga kan Nawawi sebut Muqaddimah Majmu', hadis-hadis yang tak sahih ni kena dibaca dengan lafaz yang tamrid, tak boleh jazam. Dan jangan sebarkan pada orang. Itu adab. Kerana takut, Nabi sebut, siapa yang berbohong pada aku dengan sengaja, maka ambillah tempat duduk dalam neraka. Bahkan Nabi kata, inna kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad. Kamu bohong pada aku dengan kamu bohong kepada sama-sama kamu tak sama, Nabi kata. Siapa yang bohong pada aku dengan sengaja, tempat duduk di dalam neraka. Maka alhamdulillah lahirnya tokoh muda ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada orang-orang muda hari ini, banyak berjasa dalam agama. Dan anda tengok dalam musim kita ini, musim dalam perintah kawalan pergerakan ini pun, alhamdulillah kita melihat jasa-jasa orang-orang muda. Allahu Akbar. Ada orang muda sebelah Kuala Lumpur sana yang terkenal dengan nama Ustaz Abid. Ustaz Abid. Orang muda tetapi menaburkan jasa kepada umat. Alhamdulillah. Kita sepatutnya bersyukur pada Allah, ini satu fardu kifayah. Di atas nama ustaz, dia buat. Dia boleh berdakwah, dia boleh menyampaikan syarahan agama, dan dia boleh melakukan charity untuk ummah. Alhamdulillah. Yang orang macam saya ni mungkin hanya boleh berkuliah, hanya boleh berkelas, tapi tak boleh melakukan charity. So bila orang macam saya jumpa macam ustaz, macam Abid ni, kita kata jazakallahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Atas fardu kifayah yang ustaz-ustaz lain tak boleh buat, dia buat. Ya Allah ya Tuhan, jazakallahu khairan. Kita doakan kesihatan dia, kemakmuran hidup dia, limpahan rezeki Allah bagi pada dia, keluarga dia Allah bagi, dan tim yang dia lakukan itu, tim charity yang dia lakukan itu. Allahu Akbar. Di sebelah Bangi sana ada orang muda yang terkenal dengan nama Ustaz Harry. Ustaz Harry di sebelah Bangi sana. Walaupun musim macam ni juga masih mengekalkan apa itu, melakukan pengurusan jenazah secara percuma. Subhanallah, mereka terkenal dengan nama Amal Team. Amal Team. Ada mayat, mereka pergi uruskan.
daripada hospital hantar sampai ke rumah, kadang-kadang berpindah tempat. Walaupun dalam suasana macam ni, kawalan pergerakan, tak luntur semangat mereka untuk melakukan kebaikan di atas nama Rabbul Alamin. So kita mendoakan, ya Allah, sepatutnya ini kerja ustaz-ustaz lain. Ustaz-ustaz melakukan charity, bawa murid mereka turun padang. Ustaz-ustaz yang ada perniagaan yang besar-besar turun padang, mempertontonkan kepada umat bagaimana baginda Rasul mempertontonkan kebajikan kepada umat. Nabi baca khutbah, Nabi duduk dalam Masjid Nabawi melihat jemaah masuk ke Madinah. Nabi tengok cara mereka masuk dengan pakaian mereka lusuh dengan, ya Allah, Nabi teriak. Panggil Bilal, azan. Azan, orang datang ke masjid. Nabi naik di atas mimbar berkhutbah, menceritakan tentang fadilat kita kena bersedekah. Nabi tanya siapa nak bersedekah, siapa nak bersedekah. Sehingga bangkitlah seorang sahabat memulakan sedekah. Bawa tangan dia, dalam tangan dia isi apa yang dia mampu bagi. Lepas tu bila dia buat demikian, diikuti oleh sahabat lain. Sehingga kan yang kita kata paling lekeh, tadah tapak tangan, bawa kurma bagi ya Rasulullah. Ni untuk Rasulullah, bagilah kat mereka. Apa Nabi kata? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus ila yaumil qiyamati syai'a. Nabi kata, siapa yang memulakan dalam Islam ini satu sunnah yang baik. Nabi kempen sedekah terang-terang secara terbuka. Nabi kempen dalam riwayat Muslim, bacalah Riyadhus Salihin. Nabi kempen terang-terang. Sahabat bangkit bagi. Nabi puji sahabat yang mula-mula bangkit bagi, kerana lepas dia bagi, orang lain termotivasi kerana tindakan dia. Orang lain pun bagi. Nabi kata, dia yang memulakan itu, dia dapat pahala dia, dan dia dapat pahala sebanyak mana orang yang mengikuti dia. Sampai hari kiamat, Nabi kita sikit pun tidak akan dikurangi. Subhanallah. Maka banyak charity dilakukan dan kita boleh belajar, alhamdulillah. Ini datang pula kepada kita dua orang-orang muda ini, daripada Universiti USIM tadi. Dua tokoh, dua pelajar daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah datang membantu kita. 30 hadis. Mereka menamakan buku ini dengan nama 30 hadis sahih puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Orang macam saya duduk saja, tiba-tiba risalah ni datang, kita boleh manfaatkan apa kita mau lagi. Orang tolong susah payah, bercengkang mata, duduk depan komputer, type, fikir, buat rujukan. Dia buat rujukan dalam Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, ambil lagi Tirmizi, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan saya percaya mereka ini buat bukan sekadar Sunan Sittah, bahkan dengan syarahnya sekali. Mereka tengok matan, tengok itu, lepas tu profesor mereka pula semak lagi, ya Allah ya Tuhan. Semua ni jasa. Jazakumullahu khairan katsira. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Baik. Kita lihat daripada penyusunan ini, kita ambil pada hadis yang pertama untuk kita jadikan sebagai kita punya teman kita pada waktu ini. Kita ambil hadis yang pertama. Hadis yang pertama diberi tajuk kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Maka penulis kita kata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Haddathana Qutaibah bin Sa'id. Haddathana Ismail bin Ja'far. An Abi Suhail an abihi. An Talhah bin Ubaidillah. أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر رأسي فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس
إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. Hadis ni dibuat nota kaki di bawah tu. Dia kata hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muhammad bin Ismail dalam Sahih Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Shu'aib. Baik. Terjemahan hadis ini telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far daripada Abu Suhail, daripada bapaknya, daripada sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. So hadis ini daripada hadis Talhah bin Ubaidillah. Kata Talhah, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambut yang tidak terurus. Lalu dia berkata, ini kita tahulah sifat Arabi, sifat Arab Badui. Dia akan datang dalam keadaan kalut-kalut. Dan dia memang kehidupan dia lagu tu, berpindah randah lagu tu. Dia mai kat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, khabarkan padaku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang salat. Maka Nabi SAW menjawab, salat 5 kali. Kecuali kamu mahu tambah dengan yang tatawwu', yang sunat. Orang itu bertanya lagi, lalu khabarkan padaku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang puasa. Maka baginda SAW menjawab, puasa di bulan Ramadan, kecuali bila kamu mahu menambah dengan yang tatawwu', yang sunat. Orang itu bertanya lagi, lalu khabarkan padaku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang zakat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang itu tentang syariat-syariat Islam. Kemudian orang itu berkata, demi zat yang telah memuliakan anda, aku tidak akan mengerjakan yang sunat sekalipun. Namun, aku pun tidak akan mengurangi satu pun daripada apa yang telah Allah wajibkan buatku. Maka Rasulullah SAW berkata, dia akan berjaya jika dia benar menepatinya, atau dia akan masuk syurga jika dia benar menepatinya. Ini hadis riwayat daripada Al-Bukhari, An-Nasa'i, hadis yang sahih daripada sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah. Hadis ni para ulama masukkan di bawah hadis ni digunakan sebagai kewajipan puasa di bawah as-sunnah. Baik, hadis ni para ulama kita kata ada banyak pelajaran. Tapi sebelum tu saya terangkan satu dua perkara dulu. Baik. Para ulama kita kata puasa Ramadan ini dia dikatakan wajib berdasarkan 3 sumber. Maka siapa yang tolak 3 sumber ini telah pun sepakat untuk menyatakan puasa pada bulan Ramadan itu adalah wajib, fardu ain, dan dia satu daripada rukun Islam. Siapa tolak 3 sumber ini, kerana 3 sumber ini telah pun sepakat,
siapa tolak 3 sumber ini, katalah dia kata saya tak mau puasa, puasa tak wajib, dia tolak. Bila dia kata puasa tak wajib, sedangkan puasa itu telah dikatakan wajib datang daripada 3 sumber ini, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam. Wal'iyazubillah min zalik. Satu, sumber yang pertama, puasa Ramadan diwajibkan berdasarkan nas Alkitab, nas Quran sendiri. Nas Quran menyatakan puasa Ramadan itu wajib. Allah menyebut dalam Baqarah, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So saya tak payah terjemah ayat ni, semua kita tahu. Tapi ayat ini turun hanya menyatakan kita diwajibkan puasa. Tapi ayat ini tidak menyatakan bulan apa kita kena puasa. Puasa diwajibkan. Bila nak puasa? Maka dijawab oleh ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana wajib dia? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka dengan turun ayat ini, syahrul Ramadan, maka bulan Ramadan dipilih menjadi bulan diwajibkan puasa. Ayat pertama tadi kata kita diwajibkan puasa, tapi tak sebut bila. Maka ayat kedua menyebut bulan Ramadan diwajibkan puasa. Macam mana? Iaitu Allah Ta'ala kata, faman syahida minkumus syahra. Siapa daripada kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka dia wajib puasa. Siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, anak bulan Ramadan, falyasumhu, maka dia wajib puasa. Maka para ulama kita kata kewajiban puasa yang pertama datang daripada nas Alkitab, daripada nas Al-Quran. Satu. Yang kedua, kewajiban puasa ini datang daripada nas As-Sunnah. Baru datang hadis tadi. Baru datang hadis yang kita baca tadi, hadis Talhah bin Ubaidillah, yang dia bertanya kepada Nabi tadi kan, apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada dia daripada sembahyang. Nabi kata sembahyangnya 5, yang lain semua tak ada, yang lain semua sunat-sunat saja. Dia tanya tentang puasa, Nabi jawab, Nabi kata tidak ada puasa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada engkau melainkan puasa di dalam bulan Ramadan. Maka ibadat puasa Ramadan wajib daripada jalan yang kedua, iaitu daripada jalan as-sunnah yang sahihah. Juga daripada hadis Bukhari Muslim, hadis Abdullah bin Umar, Nabi kata buniyal islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5 benda. Di atas 2 kalimah syahadah, di atas sembahyang 5 waktu sehari semalam, di atas mengeluarkan zakat, di atas menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi sumber yang kedua menyatakan puasa itu wajib dalam bulan Ramadan ialah daripada sumber sunnah, as-sunnah yang sahihah. Yang ketiga, puasa Ramadan jadi wajib, dia datang daripada sumber kita panggil sumber al-ijma'. Sumber ijma'. Ijma' ni apa dia? Kesepakatan para ulama dalam Islam, dengan seorang pun tak pernah kecuali. Ijma' ini Al-Hafiz Imam Ibn Katsir kata berdasarkan ayat 115 dalam surah An-Nisa, itu menunjukkan adanya ijma'. Tak boleh menolak ijma'. Ijma' paling tinggi adalah ijma' para sahabah, iaitu daripada zaman para sahabah sampai zaman para ulama, kesemuanya tak pernah di kalangan umat Nabi Muhammad seorang pun tak pernah ada perkataan yang kedua menyatakan puasa Ramadan itu di samping dia fardu, dia adalah sunat. Tidak ada. Mereka semua satu mulut, saum Ramadan, puasa Ramadan adalah wajib. Maka ijma' telah berlaku. Ijma' telah berlaku kepada umat ini atas wujub saum siyam Ramadan
dan semua tahu kata wa annahu arkanun min arkanil Islam, dia satu daripada rukun Islam yang kesemua kita telah tahu dengan ilmu yang ada pada kita berdasarkan dua sumber yang tunjang tadi, Quran dan Sunnah. Maka sesiapa yang menolak kefarduan puasa Ramadan, dia tolak 3 sumber. Dia telah tolak nas Quran, nas Sunnah yang sahih, dan nas ijma'. Maka bila dia tolak 3 ni, dia telah tolak prinsip paling utama dalam Islam. Maka robohlah Islam. Maka dia dianggap merobohkan Islam, maka tak ada lah Islam pada diri dia. Maka dia boleh keluar daripada Islam, boleh terkeluar, wala'iyyazubillah. Alhamdulillah, sebodoh-bodoh umat kita pun tidak ada yang menolak kefarduan salat, kefarduan saum Ramadan. Jadi alhamdulillah, dengan adanya hadis ini, hadis daripada Talha bin Ubaidillah, riwayat Bukhari ini, kita tahulah puasa Ramadan termasuk satu daripada kewajipan yang Allah bagi pada kita. Dan berdasarkan ayat Quran daripada Baqarah tadi, bulan Ramadan Tuhan pilih 2 perkara terjadi dalam bulan Ramadan. Satu, Quran diturunkan, dan yang kedua, puasa diwajibkan dalam bulan Ramadan. 12 bulan di sisi Allah, Ramadan dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Baik ikhwan. Kerana kita berada di awal daripada puasa, saya rasa elok kita bincang perkara ni sebagai asas. Perkara ni kalau bincang dia mengantuk sikit. Bukan kata sikit, banyak mengantuk ni. Pasal perkara ni dia tak rancak. Dia adalah benda asas dalam ilmu. Sebab daripada perkara ni kita akan bertolak pada hari-hari yang berikutnya untuk berbincang. Saya rasa elok kita berbincang perkara asas ini. Baik. Pertama tadi, berdasarkan hadis tadi dan sedikit huraian yang pendek tadi, kita tahu bahawa ibadat Ramadan itu difardukan oleh Allah kepada kita berdasarkan 3 sumber. Betul? Satu, sumber daripada Quran, suratul Baqarah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam itu difardukan puasa. Ulama kata pada kita, walaupun bacaan dia kutiba, ditulis, tapi ulama kata maknanya furida, difardukan. Kutiba ay furida, ditulis pada kamu, artinya difardukan pada kamu, artinya wajiblah. Baik, cuma ayat berikutnya datang, bulan Ramadan dipilih sebagai bulan wajib berpuasa. 2, kemudian datang hadis Nabi yang sahih, salah satunya hadis daripada Talha bin Ubaidillah, juga hadis daripada Abdullah bin Umar yang menyebut tentang kedudukan puasa itu di dalam susunan rukun Islam dan dia diwajibkan. Dan yang ketiga, berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' para ulama wajibnya berpuasa. Clear. Perkara yang kedua, para ulama kita bincang, bila Allah suruh kita puasa, Allah kata diwajibkan kepada kamu puasa. Apa dia puasa yang Allah wajib kat kita ni? Apa yang Allah wajibkan daripada perkataan puasa tu? Diwajibkan kepada kamu siam. Perkataannya adalah siam ataupun saum. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Bahasa Melayu kita kata puasa. Apa dia yang Tuhan nak pada kita ni? Maka para ulama kita menulis dalam buku mereka yang banyak, bagai-bagai tulisan, untuk membedah dan mendedahkan pada kita, membongkarkan kepada kita apa dia puasa yang Tuhan nak daripada kita. Benda ni asas, dia boleh buat kita mengantuk. Dia boleh buat kita jadi boring. Tapi tak apalah, sambil dengar ceramah ni boleh pukul telok, buat baulu, boleh buat macam-macam. Dengarlah, tapi dia boring sikit, tapi dia asas. Tengok Allah kata diwajibkan daripada kamu berpuasa. Baik. Dari segi bahasa Arab, siyam dirujuk kepada makna apa dia? Dirujuk kepada makna imsak. Bila sebut puasa, perkataan yang dirujuk kepada puasa itu adalah imsak. Dia kata al-imsaku. So bila orang kata pada kita, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepada kamu berpuasa. Okey, kalau kita terjemah kepada bahasa Melayu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu imsak. Imsak bahasa Arab juga. Siam bahasa Arab, imsak bahasa Arab. Siam bermakna imsak. Baik. Dalam surah Maryam ayat 26. Nak faham makna imsak ni? Yang Allah wajib kat kita. Dalam surah Maryam ayat 26, Allah angkat perkataan Maryam alaihissalam. Maryam guna perkataan ketika Maryam alaihissalam ini dia melahirkan Nabi Isa di bawah pokok. Orang kata macam-macam kat dia. Hari Maryam melahirkan Isa, Quran merakamkan dalam surah Maryam ayat yang ke-26, Maryam kata benda ni. Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sauman. Maryam guna perkataan saum, puasa. Maryam kata, inni nazartu, sesungguhnya aku Maryam, nazartu, aku bernazar, lirrahmani, bagi Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman, sauman. Hari ni aku nak puasa. Hari ni aku nak puasa. Ulama tafsir kata, apa yang Maryam nak puasa hari itu adalah hari wiladah. Hari dia bersalin. So orang yang bersalin nak puasa apa? Kan di antara perkara batalkan puasa apa dia? Haid, nifas, termasuk wiladah. Bila ada wiladah, ada nifas. Tak boleh puasa. Dia termasuk kategori haram puasa. Kalau dia puasa pun tak sah. Tapi hari Maryam lahir, Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sauma. Maka ulama kita kata, yang Maryam maksudkan itu ialah imsakan wa sukutan anil kalami. Maryam memaksudkan hari ini kerana soalan orang banyak sangat, dia memaksudkan hari ini dia akan imsak. Dia akan tahan diri dia akan diamkan diri dia dari bercakap. Hari ini dia puasa dia tak mau cakap. Imsak. Imsak artinya menahan diri. Maka di sini Maryam nak tahan diri daripada apa? Imsak wa sukutan anil kalam, daripada bercakap. Maka daripada situ, puasa kalau diterjemah dari segi bahasa, dia membawa makna menahan diri daripada sesuatu. Tapi kalau puasa dibawa di dalam terjemahan secara makna yang kita nak padukan dengan ayat tadi, maka para ulama kata kepada kita, maka puasa itu membawa makna wal maqsud bihi huna, yang dimaksudkan dengan kutiba alaikumusiyam itu ialah imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati, iaitu imsak, kita menahan diri daripada kita sendiri menyengajakan diri pergi melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dalam syarah kepada matan Abi Suja' Al-Iqna', dia kata apa? Dalam syarah dalam Al-Iqna', syarah kepada matan Abi Suja', dia guna perkataan al-imsaku, perkara yang membatalkan puasa itu apa dia? Dia kata al-imsaku minal akli wal syurbi wal jima'i. Kita kena tahan diri kita daripada sengaja pergi lakukan benda ni. Apa dia benda saja-saja kita lakukan boleh batal puasa? Makan, minum, jima'. Baik. Ulama fiqh lain kata menahan diri daripada melakukan perkara-perkara al-mufattirat. Al-mufattirat adalah benda yang membatalkan puasa. Sejak bila? Sejak daripada min tulu'il fajri, daripada matahari naik, ila ghurubiha, sampai matahari jatuh, ma'an niyati, dia kena serta dengan niat kerana Allah. Baik. Kalau yang tu kita faham, kita ambil kepahaman ini, kita pergi pindah balik pada ayat tadi.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Wahai orang yang beriman, sekarang ini adalah syahrul Ramadan dan ini siang hari. Ini telah masuk waktu subuh. Orang beriman, sekarang kamu kena puasa. Puasa apa? Kamu kena tahan diri kamu daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kamu kena tahan diri kamu daripada sengaja melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Kamu kena tahan perkara itu daripada matahari naik sampai matahari jatuh dengan disertakan dengan niat. Penahanan itu kamu lakukan semata-mata kerana Allah. Maka itu yang Allah fardukan kepada kita 30 hari dalam bulan Ramadan. Siapa yang tak mau melakukan ini dalam bulan Ramadan, masuk satu Ramadan, terbit saja fajar satu Ramadan, fajar sadiq, orang bang subuh, dia tak mau taat kepada perintah ni, maka seluruh hidup dia, sepanjang hari itu, dia dianggap melakukan dosa yang besar, yang tidak diampun oleh Allah, melainkan dia kena datang pada Allah, kena bertaubat. Ikhwan, soalannya, apa yang Tuhan nak daripada kita ni? Dengan tak makan, dengan tak minum di siang hari ni. Dan itu dinamakan sebagai saum. Dan saum itu diterjemahkan dengan makna imsak. Dan imsak itu dikatakan imsak anil mufattirati. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bersama niat. Beserta niat kerana Allah. Apa yang ada pada makan, pada minum ni sampai Tuhan suruh kita tahan ni? Kalau ikut al-iqna' tadi kan, dia lebih spesifik lagi. Dia kata anil akli wal syurbi wal jima'i. Tapi kalau dalam kitab fiqh lain, dia lebih agak general. Anil al-imsaku anil mufattirati. Jaga diri, tahan diri, jangan melakukan perkara membatalkan puasa dengan sengaja. Antum tengok apa dia perkara batalkan puasa? Satu, makan, minum, jima, muntah dengan sengaja, muntah. Saja jolok jari bagi muntah. Apa dia? Apa dia lagi? Duk saja-saja cari jalan supaya kita ni pengsan. Tak sedar diri. Dengan niat apa? Bila tak sedar diri boleh makan. Tahu kata kalau dia duduk atas perahu dia boleh penin. Dia saja pergi duduk atas perahu. Pasal apa? Dia nak ambil alasan dengan dia duduk atas perahu dia penin, dengan dia penin dia boleh makan. Dia boleh buka puasa. Semua perbuatan itu dia buat. Andai kata pekah membenarkan dia buka puasa sekalipun, dia tetap berdosa. Tetap berdosa. Kerana puasa digabungkan dengan ma'aniyati, beserta niat. Kenapa tak makan? Kenapa tak minum? Kenapa menjauhi semua perkara membatalkan puasa? Ma'aniyati, beserta dengan niat semata-mata kerana Allah. Niat puasa ni bukan nawaitu saumaridin. Niat puasa ini kita niatkan bahawa besok hari kita nak puasa semata-mata kerana Allah. Kita nak tinggal makan, nak tinggal minum, nak tinggal perkara-perkara batal puasa, dan kita berazam kita tidak akan mencerobohi puasa kita. Kita menghormati puasa kita. Kita menghormati puasa kita. Kita tahu kemuliaan puasa kita. So orang yang puasa ni ikhwan, bukan sahaja kewajipan dia berpuasa, tapi kewajipan dia menjaga kehormatan diri dia puasa. Apa dia? Dia kena menjauhi semua perkara yang membawa kepada boleh batal puasa. Apa saja. Pasal itu ulama dulu sampai dia berbincang memasukkan sesuatu dalam rongga. Memasukkan sesuatu dalam rongga. Telinga ni rongga, hidung ni rongga, mulut ni rongga, pungkok masuk rongga. Memasukkan sesuatu dalam rongga. Ulama dulu masukkan dalam perkara batal puasa. Pasal apa? Pasal soalan dia, kenapa nak memasukkan sesuatu dalam rongga? Apa niat hang? Pasal dulu kalau kita ikut kitab fiqh dulu, kalau kita puasa gatal telinga, kita ambil ketembat tu kita duk gerdi masuk, tak boleh. Dia kata batal puasa. Sebab dia baca kata orang itu memasukkan sesuatu daripada lubang sini boleh sampai ke perut.
dia cari jalan nak bagi batal puasa. Maka kesemua itu adalah perbuatan yang haram. Rupanya dalam ibadat puasa tu ada satu amanah Tuhan pada kita, kita mesti menghormati diri kita yang puasa. Bukan kita hormat orang, kita kena hormat diri kita yang puasa. Kenapa ya ikhwan? Kerana di belakang ayat itu, la'allakum tattaqun. Tak akan dapat kalau orang yang tak hormat diri dia, bagaimana dia akan dapat penghormatan daripada orang lain? Kalau dia tak pandai harga diri dia, bagaimana dia nak Tuhan menghargai diri dia? Pasal itu ada doa Nabi ajarkan, raditu billahi rabba. Kenapa kita kata raditu billahi rabba? Kita kata aku redha Tuhan. Aku redha. Allah itu Tuhan aku. Kita yang kena redha dulu, bukan Tuhan redha kita. Kita redha dengan Tuhan, kita redha, baru Tuhan bagi redha dia. Kita kena redha dulu kita puasa. Kita kena redha. Kita kena hormati puasa kita. Kita kena sedap kata kita puasa. Kita kena menghormati diri kita yang puasa, menjauhi perkara-perkara boleh batal puasa. Kenapa ikhwan? Kerana Allah Jalla wa'ala meletakkan itu sebagai suatu kefarduan pada kita. Jaga puasa. Antum tengok, bila satu orang Islam itu, tak kira lelaki-lelaki dan perempuan, kita ambil lelaki-lelaki dulu. Bila satu orang Islam itu, satu orang Muslim, dia Muslim, lepas tu dia baligh, dia aqil. Kita kata aqil baligh. Akal ni daripada aqil, cukup akal, tak gila. Baligh, cukup umur, Islam, dan dia ada kuasa untuk puasa, dia tak sakit, dia tak apa, dan masuk bulan puasa, maka dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Kalau perempuan, tambah, tidak datang haid, tidak datang nifas, dan tidak bersalin, maka dia wajib puasa. Bila dia puasa ikhwan, dia masuk saja pada puasa, dia kena menghormati diri dia yang puasa. Dia kena menunaikan amanah Tuhan pada dia, menjauhkan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Macam mana dia kena jauhkan diri dia? Dengan perkataan imsak. Dia kena tahan diri dia, jangan buat. Jangan bawa diri dia pada makan. Jangan bawa diri dia kepada minum. Jangan bawa diri dia kepada jima'. Nanti kita ada perbahasan lagi. Pasal itu hadis yang kita baca ni 30 hadis sahih, dia bagus. Dia pecah hadis itu satu bab. Maka kerana ini satu Ramadan, saya nak ambil ini dulu sebagai asas perbincangan kita. So anak-anak kita yang puasa, memang kita jauhkan mereka daripada makan dan minum. Kerana kita didik mereka menghormati diri mereka yang puasa. Bila dia puasa, dia tanya kita, pukul berapa ada ayah? Ayah pukul berapa ada ayah? Ayah lagi nak makan apa? Ayah buka puasa. Kita didik dia menjauhi benda tu. Kerana itu daripada imsak, daripada puasa. Kita jangan janji daripada awal pada anak kita. Tak apa, cik puasa. Hari ni kita buka puasa dengan ayam goreng. Dia belum puasa lagi dah kita ajak dia batal puasa. Kita tak memasukkan penghormatan dia pada diri dia, dia sedang berpuasa. Sedangkan itu kewajipan Tuhan. Bukan saja kewajipan berpuasa, kewajipan menjaga diri jangan bagi batal puasa. Itu wajib. Baca kita sembahyang, Allahu Akbar. Menunaikan fardu, menunaikan solat, katalah solat itu solat lohor, kita sembahyang, wajib. Tetapi bila kita dah sembahyang, kita wajib jaga diri kita jangan membatalkan sembahyang. Jangan saja-saja pergi gigit kuku, telan kuku dalam sembahyang. Jangan saja-saja duk ehem sampai gelema keluar, lepas tu telan gelema tu, tak boleh. Jangan bergerak banyak. Kita kena menghormati diri kita yang sembahyang. Dan kita kena menjauhi perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Itu adalah kewajipan. Kalau orang itu dia puasa, dia tidak boleh menjaga imsak, menjauhkan diri daripada perkara batal puasa, dia dianggap tidak menghormati diri dia yang puasa dan tidak menghormati perintah Tuhan yang memerintahkan dia supaya berpuasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sahabat cuba kita lihat seperkara. Ulama kita kata,
Ya, kita puasa kan. Kita puasa, kita nak faham ayat tu. Ayat tu kalau kita lihat macam biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita lihat ayat tu, dia macam ada dia punya tujuan dia. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi antum tengok, bila kita kata puasa, kemudian kita belajar sikit, puasa tu makna dia imsak. Macam mana imsak boleh membawa satu orang itu sampai kepada takwa? La'allakum tattaqun. Tak makan, tak minum, tak jima dan tak buat perkara batal puasa. Itu kalau kita boleh halang daripada diri kita, seolah-olah ayat itu punya gambaran kita sampai pada takwa. Cuba kita renung Ustaz. Dengan tak makan, tak minum, tidak melakukan perkara yang batal puasa dalam keadaan puasa, bukan dalam keadaan tak puasa, dalam keadaan puasa. Kawan tu kalau dia tak puasa, bukan puasa Ramadan pun dia tak puasa. Lepas tu dia tak jimat bini dia. Orang tanya pasal apa tak jimat bini dia, dia kata aku nak jadi takwa. Yang tu bukan takwa, tu bengong nama dia. Allah nak kita tak jimat isteri dalam keadaan puasa. Sekali lagi masuk maghrib, kita dah boleh makan. Bila kita boleh makan, maka tak ada larangan dah pergi jimat isteri. Kalau kita tak jimat tu memang bodoh lah. Tengah puasa ni, tengah puasa. Allah nak kita tak makan tengah puasa. Ini kamu sedang tak puasa. Jangan mendekati makan. Jangan ke arah itu. Jangan minum. Jangan ke arah itu. Jangan jimat. Jangan ke arah itu. Dan dia punya tempoh min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Time dia daripada terbit fajar sampai jatuh matahari. Ma'an niyati. Dengan niat dalam hati, semua aku buat ini kerana Allah Ta'ala. Apa ada pada tak makan 13 jam, 12 jam dengan takwa tu? Ikhwan, para ulama kita kata dalam hal tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus ini, para ulama kita kata kita ni ikhwan, kita ni, ini saya petik daripada perkataan para hukama, para hukama, para ahli hikmah. Ahli hikmah bermakna adalah orang yang mencari di mana kita dapat lihat kebijaksanaan dalam hidup di atas titah perintah Tuhan pada kita. Allah perintah kita pergi haji, pergi umrah. Apakah hikmah di belakang haji dan umrah? Allah suruh kita puasa, hanya Allah Ta'ala saja yang maha tahu kenapa dia suruh kita puasa. Tapi apa hikmah di balik perintah itu? Apa dia hikmah? Apa dia suatu pembongkaran yang kita boleh bongkarkan, kita boleh gali, yang kita boleh bedahkan untuk diri kita. Antum tengok, ini bukan hadis, ini hanyalah perkataan para hukama, para ahli hakim. Itu orang bijak pandai. Dia orang kata, ikhwan, begini mereka kata. Dengan masalah puasa ni, mereka kata apa? Apakah yang paling penting sekali dalam hal puasa ni? Tak makan, tak minum, jaga diri daripada imsak, kemudian nak jalan pergi takwa. Dia orang cakap apa dia? Dia orang kata, fa inna tahqiqu hadzal maqam al-iqbalu ila Allah Ta'ala bil kulliyati wal insirafi an ghairihi. Ini dahsyat. Apa dia ikhwan? Kita iqbal ila Allah bil kulliyati. Apa dia ikhwan? Iaitu bila Allah kata, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Kita pun tak puasa. Apa makna puasa? Imsak, di mana dia punya time bermula, wilayah dia terbit fajar waktu subuh, di mana dia berakhir maghrib. Bila kita start di sana, kita mula tak makan, mula tak minum, mula menjauhi anil mufattirati, kita jauhi imsak anil mufattirati, menjauhi, menahan diri daripada semua perkara batal puasa. Ulama kata iqbalu ila Allah. Ini yang dahsyat ikhwan. Apa dia?
kita menghadap jiwa raga kita kepada Allah bil kulliyati, dengan keseluruhannya. Kita seolah perah diri kita, perasaan kita, rohani kita, jasmani kita, pemikiran kita, emosi kita, ilusi kita, seluruhnya kita perah iqbalu ilallah, kita hadap pada Allah. Wansirafi an ghairihi, masa kita menghadap kepada Allah, insiraf, kita mengenepikan selain daripada Allah, ketepikan. Di situ ada unsur-unsur membawa kita kepada makan, minum. Di time kerja ni, time kerja. Kalau orang masuk pejabat pukul 8, 4.30 balik. 8.30, 5 balik. Itu time kerja. 8 jam, 9 jam time kerja. Susu time kerja, kita kena insiraf an ghairihi. Kita kena berpaling daripada kerja lain, melainkan kita kena buat kerja yang kita dibayar untuknya. So ini time puasa. Ini dah masuk dah waktu subuh, nak tunggu pula waktu maghrib. Ini time puasa. Maka Tuhan nak kita iqbalu ilallah bil kulliyati, menghadap seluruhnya pada Allah untuk jaga perintah tu. Perintah apa? Tahan diri, jangan makan, jangan minum. Tahan diri, jangan makan, jangan minum. Tahan diri. Sampai kepada tahap jangan makan, jangan minum. Jauhkan diri. Time tu. Jauhkan diri. Allah nak iqbalu ilallah, kita boleh tak berhadap dan berharap pada Allah. Allah nak kita hadap kepada dia dan kita harap pada dia. Ikhwan, ulama kita kata apa? Para ahli hikmah kata apa? Sahabat pernah tengok orang bercinta. Saya bukan pernah tengok orang bercinta, duk tengok orang bercinta. Sahabat tengok orang bercinta, dia pernah gila tu tak? Kadang-kadang orang bercinta ni dia macam orang gila. Dia sanggup buat apa saja untuk orang yang dia cinta. Oh, ini pelik. Pelik, dia pelik. Pukul 12 malam, kalau orang yang dia cinta kata lapar, dia start motor, dia pergi cari makan. Dan dia sanggup, walaupun orang tengok dia tu pelik, pada dia berbuat untuk yang dia cinta. Dia boleh merendah diri, dia boleh jadi itu, jadi itu. Orang tengok, apalah kawan ni jadi betara ni, apalah kawan ni jadi betara ni. Orang boleh kata apa, tapi dia yang berbuat untuk yang dia cintai itu, dia bagi duit. Kadang lelaki-lelaki dia sayang kat perempuan tu, dia bagi duit. Dia tu tak minta handphone baru, dia beli handphone baru bagi. Oh, subhanallah, ikhwan. Dia perasaan itu dahsyat. Dahsyat. Kalau kawan tu bersin pun, kalau dia boleh pergilah cari doktor di hospital, dia letak klinik lah rumah. Kita kata gila kawan ni. Tapi dia yang berada dalam kondisi itu, dia berbuat untuk yang dia sayang. Baik, kenapa satu orang boleh berkorban jiwa dan raga untuk yang dia, untuk satu benda? Ulama kita kata, ahli hukama kata, kerana adanya cinta dan sayang. Bila adanya cinta dan sayang, kita sanggup jadi hamba pada orang tu. Ikhwan, iqbalu ilallah ni maksud dia menghadap diri pada Allah ni. Kita nak bawa, kita nak belajar apa? Kita nak belajar supaya kita boleh cinta Allah, sayang, yang dengan itu kita boleh menjadi hamba dia. Kita jadi orang suruhan dia. Dia buat apa kita nak buat. Kita tak peduli benda lain. Kita insiraf an ghairihi. Kita akan berpaling daripada benda lain. Sehingga akan jadi macam mana para sahabat Nabi, kalau Nabi kata sekarang ini Allah membuka pintu syurga seluruh langit dan bumi pada pagi Badar itu. Sahabat dengar-dengar, sahabat kata makan buah kurma ni menyebabkan lambat aku masuk syurga. Dia bagi pada orang lain buah kurma tu, dia masuk ke medan pertempuran dan dia syahid. Ya Allah. Betul. Karena itu para ulama kita kata, nak memupuk hati ini supaya iqbal, supaya dia mau menghadap dan mengharap pada Tuhan. Kita dalam semua kondisi kena hadap dan harap pada Allah.
Apa sekalipun, hadap Tuhan dulu. Hadap kepada Tuhan, harap pada Tuhan. Supaya nak membentuk dalam jiwa kita ini rasa sayang pada Tuhan, yang rasa cinta tu kalau datang, kita sanggup berbuat untuk orang yang kita cinta. Kita sanggup jadi hamba kepada orang yang kita cinta. Maka ini proses apa, ikhwan? Dia satu proses tarbiyah, tamrin, tarbiyah roh kita. Antum tengok, ikhwan, para ulama kita berbincang dalam tulisan-tulisan mereka. Ulama kita kata, kalau kita boleh puasa, kita gabungkan kesemua ini menjadi suatu muatan puasa kita. Apa dia? Tengok, pertama, ulama kita kata, kita puasa kaful batni wal farji an qada'i syahwati. Ini termasuk dalam imsak anil mufattirati. Iaitu kita tahan perut kita dan faraj kita daripada kita menunaikan syahwat kita. Daripada terbit matahari sampai jatuh matahari, bersama niat semua ini kita buat kerana Allah. Itu imsak. Kita kaful batni, kita tahan perut kita, tak memasukkan sesuatu nama dia ayak ke makanan ke, tak masuk dalam perut. Wal farji, dan kita tahan kemaluan kita daripada apa? Qada'i syahwati, daripada menunaikan syahwat itu, syahwat makan, syahwat faraj. Dan biasa itulah yang kita sedang buat, yang saya sedang buat, antum semua sedang buat. Memang time ni time lapar, tapi kita kaful batni, kita tak makan pasal Allah tak bagi makan. Dosa ni bukan nampak, ikhwan. Kalau pergi makan pun orang kata dosa, mana nampak dosa. Tapi kaful batni, tahan. Kalau ini kita tak makan, kita jaga faraj kita, kalau ini kita boleh buat, ulama kata padukan yang kedua. Bagi ada yang kedua. Apa dia yang kedua? Yang kedua, kaful jawarih minal athami. Tadi kaful batni wal farji, yakni kaful jawarih minal athami. Padukan bagi ada sekali, iaitu di samping kita jaga perut kita dan faraj kita, ulama kata kaful jawarih minal atham. Tahan seluruh jawarih, seluruh anggota kita daripada melakukan dosa. Tengok ulama kita kata fala yutimmu zalika illa bimudawamah. Kita tak akan dapat kaful jawarih, kita tak akan dapat kontrol badan kita ni, melainkan kita kena mudawamah, kita kena lazim, kita kena sentiasa jaga perkara ni. Apa dia? Yang pertama, ghaddul basar an kulli ma yuzimmu syar'an. Mata. Tadi kaful apa? Kaful batni wal farji. Jaga perut dan jaga faraj. Daripada apa? Daripada qada'i syahwati. Kita turut kemahuan perut dan kemahuan faraj. Memang tu kita sedang buat. Yang tu ulama kata masukkan yang kedua ni. Apa dia? Kaful jawarih. Jaga jawarih. Jawarih ni tangan, mata, ni semua panggil jawarih. Tubuh badan lah panggil jawarih. Jaga tubuh badan kita daripada dosa. Dan itu kita tak boleh buat. Melainkan dia kata nak jaga kesempurnaan tubuh badan. Pertama sekali dia kata ghaddul basar. Jaga mata. Daripada apa? Daripada semua perkara yang agama kata perkara itu tercela dan keji. Yang kedua, hifzul lisan. Jaga lisan. Ya, kalau kata jaga lisan ni biasa lidah buat apa? Kalau kata jaga lidah lah, lidah buat apa? Ghibah. Apa dia? Namimah. Namimah ni apa? Saya pun tak tahu. Mengadu domba. Dia tu menjadi batu api, rosak habis orang lain. Namimah. Daripada apa? Daripada kadzib, bohong, fitnah. Tadi ghaddul basar, yakni hifzul lisan. Yang ketiga, kaful udhun an istima'i kullu makruhi. Jaga telinga daripada apa yang
yang dikatakan benda tu tak patut dengar, dilarang dengar. Benda yang makruh ditegah dengar. Jaga. 3, telinga. Keempat, ulama kata kaful jami'il a'dha' minal makarih. Jaga kesemua anggota badan kita daripada perkara-perkara yang makarih, dicegah kita. Kaful batnu anish syubahati fil waqti iftari. Jaga perut. Masa bila? Masa nak buka puasa. Jangan masuk dalam dia benda-benda syubhat. Apa makna kita puasa, tak makan, tak minum, tiba-tiba buka puasa dengan benda haram? Apa makna? Dan yang kelima, ulama kita kata alla yastukthiru minal halali waqtil iftari bihaitsu yamla'u batnihi. Yang kelima, ulama kita kata jaga, jangan banyak makan benda halal waktu buka puasa. Baik. Ulama kita kata, para hukama kita kata, kita puasa, jaga perut dan syahwat. Itu betul. Memang siapa boleh jaga perut dan faraj daripada qada'i syahwati, itu betul. Imsak anil mufattirat, dia masuk dalam ayat kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan kepada kamu puasa. Apa makna puasa? Menahan diri. Menahan diri daripada perkara membatalkan puasa. Banyak benda yang batalkan puasa, dua-dua ni lah yang paling dahsyat batal puasa. Apa dia? Mulut dan farajnya. Makan, minum, kok mulut lah. Batal puasa. Ulama kata kalau kita puasa, kita pemasukkan lagi. Apa dia? Kita kaful jawarih, jaga anggota kita. Kita jaga mata, kita jaga apa tadi, lisan, kita jaga telinga, kita jaga anggota-anggota yang lain, terutamanya anggota perut ni pada masa buka puasa, jangan buka puasa ke benda haram. Dan yang kelima, kita jangan banyakkan makan benda halal. Tengok ikhwan ulama kita sebut. Kalau 5 perkara ni kita boleh masukkan dalam perkara yang tadi, ulama kita kata apa ikhwan? Ulama kata pemasukkan lagi satu perkara supaya puasa kita jadi sempurna. Apa dia? Saumul qalbi anil hammumi. Iaitu apa dia? Anda tengok tadi kita puasa perut dan faraj. Lepas tu kita memberanikan sedikit diri kita membawa perasaan kedua. Kita mula jaga mata, lisan, telinga, perut daripada masuk benda haram dan daripada makan banyak benda halal. Kemudian ulama kita kata apa? Masukkan dalam puasa kita itu saumul qalbi, masukkan unsur kejiwaan, perasaan kita masuk pi. Apa dia? Yang dimaksudkan dengan masukkan unsur perasaan ni apa dia? Masukkan rasa jiwa kita dalam puasa itu daripada kita bimbang kepada dunia. Bimbang daripada dunia. Sampai pada peringkat apa? Kita cuba semasa kita puasa ni antara subuh sampai ke isyak ke maghrib ni, ulama kita kata ifkar duniawiyah ni. Ifkar duniawiyah. Kita ifkar. Kita cuba nak fikir akhirat banyak sikit daripada dunia. Masukkan pemikiran, cenderung pemikiran kita kepada akhirat lebih pada dunia. Wa kaffahu amma siwallah bil kulliyati. Dan masukkan dalam fikiran kita ni apa dia? Kita cuba tahan diri kita daripada fikir selain Allah. Nak fikir pasal Allah banyak. Pasal rahmat dia, pasal keampunan dia, pasal keredaan dia, pasal syurga dia, pasal redha dia dalam syurga, pasal melihat wajah dia dalam syurga. Masukkan tu banyak sikit. Kalau ketiga-tiga itu kita boleh adun jadi satu adunan, para ulama kita kata kita akan nampak apakah hubungan kutiba alaikumusiyam dengan penghujung jalan dia, la'allakum tattaqun. Kita akan nampak. Subhanallah ikhwan. Lepas itu Allah Ta'ala kata pada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rupanya perkataan siam tu, puasa tu dia ada makna, dia perkataannya ada makna.
Dia bukan macam kita nawaitu saum ghadin tu dah. Dia ada benda lain, kita ada benda lain. Antum boleh bayar, hanya tak makan, tak minum, tak jima isteri pada tempoh masa tertentu, boleh heret kita sampai jadi orang yang bertakwa. Berfikir betul-betul. Maka ada benda yang kita kena buat secara jiwa dan raga, roh dan jasad. Secara pemikiran, secara ilusi, secara emosi. Ada benda kita kena gabungkan, kena buat. Alhamdulillah. Saya sangat yakin ikhwan, kita telah pun berjaya puasa secara kaful batni wal farji tadi. Kita sememangnya kita telah pun buat. Kita telah pun berjaya menahan perut kita dan kita punya faraj kita daripada perkara yang batalkan puasa. Dan itu telah kita berjaya. Sememangnya kita dah buat. Nak masuk unsur kedua tadi, yang tu nampaknya payah sikit lah. Pasal mulut kita ni kalau tak cakap ramai-ramai pun, sorang-sorang kita beletak juga. Kadang-kadang kita tengok YouTube pun kita maki kat orang. Yang tu. Nak ghaddul basar, nak masukkan serentak dengan jaga perut, jaga syahwat, ghaddul basar. Jaga mata. Hifdzul lisan. Serentak dengan tu. Jaga lisan. Serentak dengan tu. Kaful udhun. Jaga telinga. Tahan telinga. Serentak dengan benda itu, kaful jawami', jami' al-a'dha, jaga seluruh anggota kita daripada benda haram. Dengan serentak benda tu masuk waktu buka puasa, tak mau makan yang halal banyak sangat. Lepas tu pula serentak dengan tu, kita nak gandakan lagi puasa kita, apa dia? Hati kita bawa memikir tentang akhirat. Oh ya Allah Tuhan, ya Allah Maha mengetahui. Ikhwan, time ni kita, pasal tu kita nak ambil ilmu daripada 30 hadis sahih ni. Time ni kita bersembang. Antum tengok hadis yang kita baca tadi. Hadis daripada sahabat Talha bin Ubaidillah ni. Dia kata apa kat Nabi bila dia dengar Nabi beritahu semua kat dia pasal sembahyang, pasal puasa, pasal zakat, pasal apa semua. Dan riwayat Talha kata apa dia, sampailah fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i'ul Islam. Nabi cerita habis syariat Islam kat dia. Antu tu dia kata apa kat Nabi? Dia dengar Nabi cakap semua tu sebelum dia nak tinggal Nabi, dia kata sebentar. Dia kata wallazi akramaka. Dia kata demi Tuhan yang telah memuliakan engkau Muhammad. Apa yang hang cakap banyak-banyak ni Muhammad, aku rasa aku tak mampu buat. Yang ni saja aku nak bagi tahu. Aku akan laksanakan semua, aku tak akan buat satu pun benda sunat. Aku akan buat semua benda fardu, satu pun aku tak akan kurang. Tu je dia kata kat Nabi. Dan dia ni seorang Arabi, seorang Badui. Mai pun dalam keadaan apa? Sa'iru ra'si, rambut dia kusut masai. Dia kata, Rasulullah, sunat-sunat semua aku tak buat. Alhamdulillah aku dengar hang dah terang dah apa aku guna buat. Aku akan buat yang wajib-wajib saja. Yang wajib tu pun aku buat. Wala anqusu mimma faradallah alayya syai'a. Sikit pun aku takkan kurang. Aku jaga elok-elok. Antum tahu, hadis kita baca tadi, bila dia keluar pi, apa Nabi kata? Nabi kata aflah in sadaqah. Nabi kata berjaya dia kalau dia benar. Apa yang dia benar? Dia kata dia nak buat yang wajib tu saja. Nabi kata dia pasti berjaya kalau dia benar. Ataupun Nabi kata dakhalal jannata in sadaqah. Bahagian dia ada dalam syurga kalau dia benar. Dia masuk syurga, Nabi kata. Dia pasti masuk syurga kalau dia benar. Ya Allah Tuhan, betapa rahmat Tuhan punya doa ada dalam kewajipan itu. Dalam kewajipan. Antum tengok, kita tak rajinlah puasa sunat sangat, tak rajin, ya Allah. Ramadan kita sambut Ramadan. Tapi antum tengok apa yang Tuhan buka dalam bulan Ramadan ni, itu hadis yang kita akan tengok besok, hadis yang kedua. Hadis yang kedua kita akan tengok besok. Apa yang Allah Ta'ala buka dalam bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan untuk kita. Allahu Akbar. Sehingga kita baca hadis-hadis sahih ni, kita tak perlu pun pada hadis-hadis tak sahih untuk tahu kelebihan Ramadan. Oh subhanallah, dahsyat. Dahsyat.
Jadi ikhwan, apa yang saya nak bawa antum lihat tadinya ialah dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tak terjemah ayat ni kerana kita semua tahu makna dia. Allah kata kutiba alaikumusiyam, maka perkataan kutiba alaikumusiyam itu apa makna siam? Siam bermakna imsak, al-imsaku. Apa makna al-imsaku? Al-imsaku anil mufattirati. Kita, apa makna imsak? Menahan diri. Tahan diri daripada apa? Daripada sengaja melakukan perkara yang boleh batalkan puasa. Bila? Daripada terbit matahari sampai jatuh matahari beserta dengan niat kita kerana Allah. Antum bayang, imsak tu dikatakan puasa, itu boleh buat kita jadi orang yang bertakwa dapat syurga. Apa kata Maryam? Aku puasa kepada Tuhan Ar-Rahman. Allahu Akbar ikhwan. InsyaAllah ikhwan, besok kita sambung lagi hadis yang kedua. Semoga Allah memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.